Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran, para pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini Jumaat 17 hari bulan 1 bulan 11 17/11/2023 bersama dengan 3 Jumadal Ula 1445, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Islam adalah cara hidup. Islam adalah cara hidup. Sambungan kita bab 2. Bab 2, muka surat 51. Muka surat 51, bab 2, rahsia syariat di sebalik debu kehinaan ada kemuliaan. Kemudian kita akan pergi kepada bukan semua kepayahan masyaqqah ada rukhsah ataupun keringanan. Jadi kita akan belajar hari ini rukhsah, keringanan tu diterima daripada masyaqqah yang mana. Nah, ini kita yang penting kita belajar. Sebab dalam siri lepas kita dah belajar tentang dawabit, syarat-syarat nak diterima at-taisir ataupun kemudahan. Nak terima hukum yang senang dalam syariat ni bukannya pakai mai orang panggil gomo gitu ya, tapi dia kena ada SOP dia, ataupun dalam bahasa kita sekarang dia panggil kena ada syarat-syarat dia. Jadi tidak mudah lah, tidak orang kata pakai jadi gitu ya, tak, dia kena ada syarat yang ketat. Baik para pelajar sekalian, kita pergi ke muka surat 52. Ayat ni agak abstrak sikit lah, dia panggil kehinaan. Apa yang hinanya? Betul, sebenarnya tidaklah hina, cuma kalau kita nak kata kat barang ni benda duduk bawah, tiba-tiba dia angkat naik ke atas, gitu ibarat tanah yang kita pijak. Biasa tanah orang tak bawah tapak kaki, orang pijak. Tanah yang kita pijak setiap hari menjadi simbol kehinaan dan kerendahan di mata kita. Jadi kita kata, ialah muka duduk bawah, pijak. Debu yang berterbangan sangatlah menyusahkan kerana ia menyebabkan perabot kotor dan terjejas. Demikian gambaran kedudukan debu dan tanah yang berada di sekeliling kita. Hal ini demikian kerana apabila Allah SWT mensyariatkan tayamum menggunakan debu sebagai pengganti air, ia adalah satu tarbiyah, didikan dari Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya supaya sentiasa sedar akan kedudukan mereka. Rasionalnya, dalam keadaan biasa tiada siapa pun yang berfikiran waras akan meletakkan tanah ke mukanya. Orang tak ambil debu pasal orang pakai bedak. Bedak pakai debu, orang tak pakai. Akan tetapi tanah yang dikira hina yang duduk di bawah ini terpaksa diletakkan di muka dan di tangan yang mulia demi mematuhi arahan syariat Allah Azza wa Jalla. Ia juga sebagai peringatan bahawa betapa tinggi pun darjat kedudukan dan harta kekayaan, kita semua berasal dari tanah dan kita akan kembali ke tanah. Oleh itu perlulah
kita perlulah menginsafi diri, jangan sekali-kali melampaui batas ketetapan Allah, jangan sekali-kali sombong, angkuh, takabur, orang Kelantan kata meta terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Di sebalik debu yang dianggap hina, disitulah terletaknya kemuliaan. Tayamum secara tidak langsung juga mengangkat martabat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Jumaat, ingat Allahumma salli ala Muhammad. Sebut nama Nabi, selawat terus. Jangan tangguh-tangguh. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi umat-umat terdahulu. Bagaimanakah debu yang sifatnya kotor itu dapat membezakan kedudukan kita berbanding umat-umat yang lain? Masakan tidak. Kitalah satu-satunya umat daripada pelbagai umat yang Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kelebihan bumi sebagai tempat solat dan menjadi alat bersuci. Bumi kita ni, kita boleh solat atas dia dan dia jadi alat untuk bersuci bila tak boleh guna air atau tak ada air. Kenikmatan inilah yang memberi kemudahan kepada kita, kerana tidak semua tempat mempunyai air, sedangkan tanah boleh diperolehi di mana-mana. Tak, waktu tak ada air, tanahlah kita guna. Keistimewaan ini dijelaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Jabir radhiyallahu anhu, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Saya, yakni aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Ini dipanggil hak istimewa Nabi sekaligus pada umatnya. Letak nombor apa? Nombor 1, kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'istu ila kulli ahmarin wa aswad. Ila kulli ahmar wa aswad. Setiap nabi diutuskan kepada kaumnya semata-mata, sedangkan aku diutuskan kepada semua kaum yang berkulit merah ataupun hitam. Maknanya orang putih ke orang berapa, nabi kita, nabi dia nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quraisy, al-Arabi al-Quraisy. Jangan duk rasis nak nabi orang putih, no. 2, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahill ahli ahadin qabli. Harta rampasan perang dia panggil ghanimah. Ghanimah tu harta rampasan perang dihalalkan kepadaku, sedangkan ia tidak dihalalkan kepada sesiapa pun sebelumku. Orang dulu kalau pergi berperang dapat kemenangan, harta banyak, dia timbul sini, kupus tepat, api mari bakar, rugi. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil kumpul setempat dan dibagikan kepada tentera-tentera, serta dibagikan kepada hak Allah, dia panggil Baitul Mal. Kita kata alhamdulillah. 3, ini tajuk kita duduk sini, wa ju'ilat liyal ard tayyibatan tahuran wa masjida fa ayyuma adrakathu shalah shalla haitsu kan. Dijadikan tanah itu baik dan suci untukku, maknanya, dan boleh dijadikan masjid, maknanya boleh kita solat atas dia. Orang dulu tak boleh, nak solat kena pergi cari biara, kena pergi cari gereja, kena cari tempat ibadat. Tapi kita ni tak ada. Kita berjalan-jalan duduk kumpul ramai-ramai, masuk azan, habis duduk solat atas tanah. Kecuali tanah tu kotor, tempat buang sampah ke, tempat itu najis, lain. Tak perlu ada sejadah pun. Cuma kita, masyarakat kita ni berhalus-halus, kata orang. Tak boleh solat ni tak ada sejadah. Walhanya tanah tu kalau dia suci, tak ada kotoran, tak ada najis, solat atas tanah.
Debu, debu bila tak ada air boleh ambil debu, ambil tayamum. Ada air tapi tak boleh guna kerana keuzuran, juga boleh tayamum. Sesiapa sahaja yang sampai waktu solat, dia boleh bersolat di mana-mana sahaja dia berada. Solat di situ. 4. Wa nusirtu birru'bi baina yaday masirati syahrin. Saya dibantu dengan perasaan gerung yang ditanamkan ke dalam hati musuh-musuh, walaupun mereka berada pada lingkungan jarak sebulan perjalanan daripadaku. Maknanya berjalan sebulan nak gitu, orang kafir rasa gerung, takut nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5. Wa'utitu syafa'ah, dan aku diberi kuasa syafaat pada hari kiamat. Allahumma, ya Allah, rezekikan kami serta keluarga kami orang yang layak menerima syafaat Nabi pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadzal hadis rawahu Muslim, hadis sahih. Itu mukaddimah di antara debu yang dianggap hina dengan kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masuk kepada tajuk, bukan semua kepayahan ada keringanan, yakni bukan semua masyakkah boleh menarik rukhsah. Hukum rukhsah, kemudahan, at-taysir, kemudahan, rukhsah, keringanan adalah dalam Islam berpunca daripada masyakkah. Sebab apa dia boleh jadi jamak? Sebab ada masyakkah. Kenapa boleh begini? Kenapa boleh buka puasa? Ada masyakkah. Jadi dia punca keringanan ataupun kelonggaran hukum dalam Islam ini mari daripada mana? Mari daripada masyakkah. Apabila berlakunya kesusahan, adanya kelonggaran. Namun begitu, mesti diingatkan bahawa bukan semua masyakkah itu boleh melahirkan taisir secara langsung. Sebaliknya, terdapat beberapa syarat-syarat dan kaedah yang mesti dipatuhi. Contoh yang jelas dalam isu ini ialah, apakah dengan kesesakan lalu lintas yang teruk atau mesyuarat penting yang terlalu panjang membolehkan kita mengambil rukhsah untuk menjamakkan salat. Jika tidak menepati syarat masyakkahnya, sudah pasti tidak boleh jamak. Ini dipanggil, maknanya kita sekarang duk kira nak cari hak berasa payah sikit, jamak jam, jamak. Dia panggil jamak jam. Kenduriana, sebab orang datang ramai zuhur, jamak selalu dengan asar. Pengantin kata dia punya make-up ni harga 500 make-up daripada jam 10 pagi. Nanti kalau nak solat zuhur pukul 4 petang, majlis habis pukul 6, punah make-up. Adakah dia boleh jamak? Banyak soalan-soalan ni. Tapi hari ni ingat, saya tak jawab soalan hari ni. Cuma kita nak lontarkan bahawa bukan semua yang dikatakan, yang dianggap masyakkah itu masyakkah sehingga kita boleh ambil rukhsah. Jadi ada khilaf lah sini. Ada sebahagian ulama kata boleh dah jamak kalau jam teruk. Tapi ingat, jam teruk kat mana? Dekat jalan raya. Depan kita ada stesen minyak, ada R&R. Apa nak jamaknya? Solat je lah. Kita duduk atas tanah, air pun ada dalam kereta, ambil je lah wuduk, solat tepi jalan. Cuma tengok keadaan. Kita nak total kata tak boleh, sukar. Nak kata boleh terlalu awal juga terlalu longgar. Awak nilai sendirilah, tengok masyakkah setara mana. Kadang-kadang orang dia rasa yang masyakkahnya, walau hanya tepi jalan tu banyak je tempat dia boleh berhenti untuk solat. Jadi kita kata jangan bermudah-mudah. Sama juga dalam isu kendurian, takkanlah tak boleh berhenti nak solat 4 rakaat zuhur. Mana tuan rumah solat, tak ada orang marah, solat panggil orang mari. Tapi kalau mana tuan rumah duduk tidur apa, relax, no, majlis belum tamat, jangan relax. Tapi kalau dia naik darah,
tu rumah tak boleh layan dah, naik arah dah. Naruh tinggi kebetulan. Itu lain. Jadi kita kena tengoklah. Sebab tu anak kata isu masyaqqah ni isu subjektif. Sukar untuk ada orang ni mudah, ada orang ni tak mudah. Ada orang ni payah, ada orang ni senang. Jadi kita kena tengok syariat dia tak ambil kira individu, dia ambil kira secara kolektif, secara kelompok. Kalau benda tu dianggap sebagai masyaqqah, maka jadi masyaqqah. Apakah makna masyaqqah? Kita sekarang ni baru kita nak cari definisi. Tulis pelajar, tulis tepi kitab tu, definisi masyaqqah. Nanti awak cari tak jumpa pula. Definisi masyaqqah. Dari sudut bahasa Arab bererti belahan di celah bukit. Kita jalan bukit ada pecah tu. Itu dia panggil masyaqqah, syaqqah, belah. Atau pemisah antara sesuatu atau setengah bahagian daripada sesuatu. Terbelah dua, dia dipanggil syaqqah, masyaqqah. Firmanullah Ta'ala dalam suratul Nahl ayat 7, wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Ia, yakni unta, memikul barang daganganmu ke suatu negeri yang lazimnya kamu tidak mungkin sampai. Kalau kita nak pikul tak larat. Nak pikul juga illa bisyiqqil anfus, dengan menempuh kesukaran. Itu makna syiq, masyaqqah, ambil syiq. Ni betul kata terbelah dua macam-macam sebab benda tu sukar, mayuh. Sebab tu kita tak boleh kata masyaqqah mudah-mudah, dia kena ada dawabit, kena ada syarat. Kalau tidak semua orang jadi masyaqqah belaka atas dunia ni. Inilah asal penggunaan perkataan masyaqqah, kemudian diaplikasikan kepada pengertian maknawi dengan erti susah, payah atau sukar. Daripada makna ini jelaslah bahawa masyaqqah itu bererti amalan dan keadaan yang berat dan susah untuk dilakukan. Jangan mudah-mudah. Sebagaimana yang telah dijelaskan, hukum dalam Islam ini tidak mengandungi kesukaran dan kepayahan melampau. Ada payah. Anak ada banyak beberapa kali ulang pada pelajar, kita nak makan nasi pun susah, betul tak? Kena pergi beli, kena masak. Apalagi kalau nak buat lauk yang pelik-pelik, menumbuk awah daripada tengah pagi, tengah hari baru siap. Jadi cuma dia panggil masyaqqah yang melampau, artinya yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang mukallaf kecuali mengalami kesusahan yang amat. Maka perbincangan kali ini akan menjelaskan apakah bentuk masyaqqah yang dapat diambil kira untuk mendapatkan rukhsah keringanan. Kerana itu, seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, masyaqqah itu terbagi kepada dua: masyaqqah yang biasa sebagai rutin kehidupan dan masyaqqah yang luar daripada kebiasaan. Jadi kita akan bincang tentang masyaqqah dua-dua sekali, yang biasa dan juga yang luar biasa, supaya para jemaah boleh faham, oh ini yang dikatakan masyaqqah yang boleh diambil keringanan. Kita masuk kepada yang pertama, al-masyaqqah al-'adiyah. Tulis ikut Arab pelajar. Al-masyaqqah al-'adiyah. Maknanya masyaqqah yang rutin dalam hidup kita ni. Tak mungkin tak ada masyaqqah. Apa yang dimaksudkan dengan masyaqqah biasa ialah kesusahan biasa yang mengiringi sesuatu amalan itu. Hal ini kerana setiap amalan yang dituntut oleh syarak itu pasti ada gerak kerjanya, sama ada susah atau senang. Disebabkan itulah seseorang yang diwajibkan melakukan amalan dipanggil mukallaf. Dalam buku ni mukallaf, kena tambah L satu lagi, tak ada mukallaf gitu, mukallaf. Dia kadang-kadang tata bahasa yang diguna pakai oleh resmi punya dewan, dia lain sikit, dia jadi mukallaf. Jadi kita nak mukallaf biar bunyi Arab. Kau ni tak tahu, dewan ke editor punya tulisan.
Mukallaf artinya orang yang diberi bebanan untuk menunaikan amalan atau dituntut untuk meninggalkan larangan agama Islam, maka itu dia panggil mukallaf. Dia panggil baligh. Syarat mukallaf ni tulis itu. Syarat nak jadi mukallaf baligh aqil. Orang yang ada akal sempurna dan sudah sampai umur baligh, baru dia ada mukallaf. Kalau tidak dia jadi sabi, jadi kanak-kanak, jadi budak-budak yang tak ada mukallaf. Jika sesuatu amalan yang dituntut untuk dilakukan atau ditinggalkan menyebabkan seorang itu bersusah payah, berlawanan dengan nafsu untuk melaksanakannya, kadar kesusahan itu masih lagi dikira dalam lingkungan kemampuan manusia. Macam kita nak bangun subuh, nafsu suka tak suka? Tak suka. Hari hujan nak ambil wuduk, suka tak suka? Sejuk. Itu dia panggil berlawan dengan nafsu. Maka kita kena tetap lawan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Mana jangan tak buat, kena buat. Surah At-Taghabun ayat 16, dan firman Allah Ta'ala surah Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani, tidak mentaklifkan seorang melainkan sesuai dengan kemampuan dia. Setakat mana kita mampu, kita buat. Bahkan dalam kerja-kerja dunia sekalipun, seperti mencari rezeki untuk kehidupan, sudah pasti ada kepayahannya. Payah. Kita tengok orang jual pasar malam senang. Dia daripada pagi lagi duduk siap menyiapkan bahan-bahan yang dia nak jual. Orang jual pasar pagi, jual nasi pelaut pagi ni, pukul berapa pagi dia bangun? Mungkin pukul 3, pukul 4 pagi dah bangun. Orang lain bangun tahajud, dia bangun siapkan makanan. Tak apalah, dia cari rezeki di situ. Kita nak kata apa? Mesti ada masyarakat. Mana ada tak ada masyarakat? Ada kepayahannya, akan tetapi ia masih lagi dalam tahap kemampuan manusia normal, maka tidak boleh menjadi sebab untuk tidak berusaha melakukannya. Masyarakat biasa ini tidak berada dalam satu pandangan atau timbangan sahaja, ia bergantung kepada jenis amalan. Jadi berbeza-beza cara kita nak menilai. Keadaan seorang mukallaf juga diambil kira, sama ada dia ni OKU atau dia sempurna, ataupun dia sudah tua atau dia masih muda. Tempat dan waktu menunaikannya. Contohnya, masyaqqah salat tidak sama dengan masyaqqah puasa. Kerana itu salat tak gugur walaupun dengan berkelip mata. Tapi puasa boleh menyebabkan kematian. Maka apabila sakit, musafir, tak boleh buka puasa. Fa'iddatun min ayamin ukhar, ganti pada hari lain. Masyaqqah zakat tidak sama dengan haji. Zakat apa masyaqqah dia? Keluarkan barang-barang, keluarkan duit yang kita kena zakat. Tapi haji banyak masyaqqah. Walaupun ada duit, kesihatan tak ada. Learning, kesihatan ada, duit ada, kekuatan ada, kota pula tak ada. Masyaqqah juga. Itu dia panggil. Jadi semua ibadat ini tidak sama dengan masyaqqah jihad. Jihad mati orang. Berwuduk pada musim sejuk tidak sama dengan berwuduk pada musim panas. Musim panas kita suka je ambil wuduk. Suka tak? Ambil wuduk tengah hari suka. Suka basuh. Ambil wuduk subuh, mencabar hari hujan lebat. Di Malaysia ni tak cabar kalau kita pergi tempat sejuk ni, negara-negara sejuk. Hoi, penat. Cerita dulu anak pergi ke China, ambil air, ambil wuduk dengan air salji. Salji turun. Anak pergi ke Indonesia, di puncak, kita duduk di Mahad Maghfirah atau bukit tu, mencabar. Tak ada langsung pemanah air, sebiji pun tak ada. Kata lagu mana dia ni buat? Macam ambil air batu, ambil wuduk. Kalau sekat wuduk boleh tahan, kalau kena mandi kau nak agak awal. Jangan duduk mimpi lah musim-musim sejuk ni hanya nak mimpi siang siap. Kata orang mimpi siang hari lebih baik daripada mimpi malam hari. Mimpi siang mandi tu boleh kira, mimpi malam hanya.
Masyakkah jihad. Jihad ni mati. Jihad ni mati ke hidup. Tak syarat, tapi boleh membawa kematian. Sebab kita pergi berperang lawan orang kafir. Masyakkah dia berat. Tapi macam mana dia tengok keadaan. Ada 5 sebab dalam bab jihad ni. Jihad merupakan kemuncak kepada kesusahan dalam tuntutan syariat. Jihad perlu berdepan dengan risiko kematian, kecederaan, kecacatan dan pelbagai bahaya lagi. Oleh itu, Islam telah memberi galakan kepada umatnya untuk bersedia melakukan amalan ini dengan menjanjikan balasan-balasan nikmat yang tidak ternilai seperti syurga yang diidamkan itu. Syurga balasan, jangan main. Di sini timbul persoalan, kenapa masyakkah yang sebegini masih lagi dianggap oleh syarak sebagai masyakkah yang biasa, sedangkan ia berdepan dengan maut, mati. Perlu dipahami, jihad fi sabilillah ini hendaklah dilihat dari beberapa sudut, beberapa dimensi. Kalau tidak, tak ada jihad. Yang pertama, disyariatkan jihad untuk menjaga agama. Dia panggil hifzuddin, kesucian Islam dan kehormatan orang muslim. Hal ini semua merupakan kemuncak kepada segala kemaslahatan apabila besar tuntutannya menjaga agama, kesucian segala kemaslahatan, kesucian Islam dan kehormatan orang muslim, maka wasilah, wasilah, alat untuk mencapainya seperti mati, cedera dan segala kesusahannya menjadi kecil sebab maslahah lebih besar. Itu baru kita nampak, kena jihad tak boleh dihilangkan. Now, 2, masyakkah yang terdapat dalam jihad ini merupakan satu perkara yang tidak dapat dipisahkan daripadanya, maka jihad ini mesti datang bersamanya kesusahan. Kalau tidak, orang tak panggil jihad. Jihad tu maksud tawan, orang panggil pergi menyangkul je. Ini pergi jihad. 3, jihad adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Sesiapa yang merasakan dirinya tidak mampu, dia tidak perlu pergi berjihad kecuali dalam keadaan tertentu, seperti negara diserang musuh, maka semua rakyat wajib mempertahankannya dan telah menjadi fardu ain. Mana asal nak pergi jihad, kerajaan buka borang pilihan. Siapa nak jadi tentera, mari isi borang, tulis nama. Tapi iza dahamal aduwul balad, apabila musuh nak serang negeri kita, semua orang yang boleh angkat senjata jadi tentera belaka. Dia kata, aku nak relax cari maut kau. Kalau musuh masuk, mu jadi hamba, ataupun kamu dibunuh, dicincang, mari kita pergi mai. Kata orang, biar mati berlawan, biar mati dalam perjuangan yang membawa maruah yang tinggi daripada mati keseorangan penakut duduk di azab yang bersembunyi dalam rumah sendiri. Kita kata mati tidak bermaruah. Ini bahasa. Sebab itulah orang cakap jihad, dia kena kuat. Kalau mari kita pakai mati, loleh-loleh hakik, orang nak pergi seberai tak mau, tak naik semangat. Jadi kalau kata biar kita mati bermaruah, mempertahankan negara dan kehormatan diri daripada mati terhina, dihina oleh orang, bangkit kita. Itu dia panggil, bila musuh diserang, tak ada siapa yang kecuali, semua kita kena apa? Kena lawan, sebab kita sudah berlawan dengan musuh. Demikian juga kesabaran sewaktu dipaksa melapakkan perkataan kufur atau menyatakan kebenaran kepada pemerintah yang zalim. Bukan semua orang mampu melakukannya. Contohnya kafir mari, dia pergi palong, kalau tak kata Tuhan ada 2 ada 3, aku pukul. Kalau kita boleh lawan, itu yang terbaik. Aku tak akan kata ini kata-kata kufur, lawan. Dia lawan, kita lawan, itu bagus. Tapi kalau kita lemah, tak bermaya, tak ada semangat, kita boleh tanya balik, you nak berapa Tuhan? Tak. Mu nak berapa Tuhan? 10. Aku bagi 20, ambil. Sebab kita tak mampu. Ni, bukan semua orang boleh berani menyatakan kebenaran depan pemerintah yang zalim. Kalau pemerintah dia zalim sikit-sikit,
boleh lagi kita cakap benda benar, nasihat pada dia. Tapi kalau dia zalim melampau, kita pergi nasihat, kita dipancung, dipenjara, macam-macam. Kalau kita tak berani, jadi kita diam je lah, engkar dengan hati nak kata apa. Jadi tengok keadaan. Bukan semua orang mampu berdepan, dan bukan orang semua mampu bertahan. Maka dia boleh ambil kelonggaran ketika itu. Bukan diam, bukan kerana bahasa kita diam tanda setuju. Tak. Itu untuk wanita, anak gadis saja. Tulis pelajar. Diam tanda setuju hanya terpakai kepada anak gadis yang hendak dikahwinkan oleh ayah dia. Mek, Kak Ngah, Kak Long, abah nak kahwinmu dengan si mamak ni. Jeruh dia duduk pondok. Tak. Budak tu tak kata apa, senyap, relax. Itu dia panggil diam tanda setuju. Tapi kalau kita orang warah lagi ni, mari dia tak lah, mesti jawab nak ke tak say ke tak say. Ni orang diam tak jawab, tak respon, setuju lah tu. Mana setuju, aku tak dengar, tak baca apa lagi awak punya syarat. Ni ada setengah orang ni tolu, dia bila kita tak sempat jawab, dia kata kita setuju. Bila kita diam, dia kata kita setuju lah. Kita diam sebab kita tak ada wasilah nak ingkar, ataupun pemerintah terlalu zalim. Jadi baik kita diam, engkar dengan hati, walaupun selemah iman, daripada hidup merana di atas dunia, dihina oleh orang, sedangkan kita tak mampu nak lawan, kita mengatakan itu yang dikatakan. Allahu Akbar. Baik, contoh sehari dua ni di Palestin. Orang di Palestin dia jihad, dia kena lawan. Kita yang di luar ni masih lagi dalam fardu kifayah. Itu pun bergantung kepada kebenaran kerajaan kita. Kalau dia tak benar, kalau kita pergi jadi masalah lain pula jadi. Banyak cerita. Isu yang keempat, menarik cerita ni, tapi nak hurai panjang-panjang, masa kita sangat terhad. Kita ambil setakat mana yang boleh. Isu jihad yang keempat, seorang mujahid yang berdepan dengan lebih daripada 2 orang musuh dibolehkan untuk melarikan diri dan tidak dianggap berdosa berpaling daripada peperangan. Hal ini demikian kerana situasi tersebut telah terkeluar daripada masyaqqah biasa dan boleh membawa kelonggaran kepadanya untuk menyelamatkan diri. Asal dulu tak ada 10 kafir, kita seorang tak boleh lari. Kemudian Allah tukar ayat, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Tuhan kata sekarang ni aku tahu mu lemah, maka 2, 1. Kalau musuh 3, lari, tak apa. Itu dia panggil tidak dianggap sebagai at-tawalli minaz zahf. Begitu juga seorang yang sakit atau cacat tidak diambil sebagai mujahid kerana jihad sudah di luar kemampuan mereka. Dia tempang nak pergi perang. Orang kerja kita duk tarik dia pula lagi daripada lawan musuh. Jadi orang ni diberi kemaafan. Buta kau, jadi kita kata OKU tak boleh nak pergi berperang. Tapi di sebalik tabir tak apa. Sekarang ni OKU ke orang apa, kita berperang di sebalik layar melalui internet, melalui alat ni, okey lah, awak boleh jihad sebab dia tak perlu berjalan, dia ada kepakaran, tangan dia bergerak, otak dia berfungsi, idea dia bagus, jihad. Jadi kita tengok keadaan lah. Yang kelima, Al-Imam Syatibi rahimahullah mengatakan perang Tabuk yang berlaku pada musim panas, perang Tabuk pada musim tahun yang ke-9, pada musim panas, jarak lokasinya sekarang 700 km dari Madinah. Apa? Tulis. Madinah dengan Tabuk jarak dia 700 km sekarang. Mungkin zaman dulu celah-celah bukit gini. Berapa jauh lagi. Pada itu juga musim buah-buahan sedang masak bagi mereka yang punya kebun. Semua ini masih termasuk dalam masyaqqah yang biasa lagi jika dibandingkan dengan besarnya tujuan dan ganjaran jihad. Walaupun ia mungkin masyaqqah tahap yang paling tinggi, maka bagi mereka yang tidak mempunyai keuzuran, wajib untuk menyahut suruhan jihad ini apabila ia dipanggil. Kena pergi. Ada kalanya sesuatu masyaqqah itu kelihatan seperti terkeluar daripada masyaqqah biasa, tetapi setelah diteliti tabiat pekerjaan dan keadaannya, rupa-rupanya ia masih lagi termasuk dalam masyaqqah biasa. Dalam Quran
Banyak ayat yang menggalakkan supaya bersabar dalam berjihad. Ia disebut sebagai pemisah antara golongan jahat dengan golongan baik, serta tujuan ujian-ujian untuk memilih mereka yang benar-benar beriman adalah dikira termasuk dalam masyaqqah ini. Jadi jihad masih lagi dalam masyaqqah yang mampu, kecuali OKU, orang yang tak mampu pergi berjihad, maka dia diberi keuzuran. Maka hal ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 10, ayat 11, إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Suratul Ahzab ayat 10 dan 11. Artinya masa itu merupakan masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu dan hilir. Maknanya sebelah bawah kafir Quraisy mari, sebelah atas Yahudi di belakang sana, di atas kawasan tinggi Madinah. Tempat bertahan kamu seolah-olah masa pemandangan, seolah-olah masa pemandangan mata kamu tidak berketentuan arah kerana gempar dan bengong. Takut. Allah terbeliak biji mata. Bawah atas mari, depan belakang ada. Serta hati peresah gelisah kerana cemas, takut, dan kamu masing-masing pula menyangka terhadap Allah dengan pelbagai-bagai sangkaan. Pada saat itulah diuji. Tengok. Isunya ujian pada orang beriman. Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman dan digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan goncangan yang amat dahsyat. Zulzilu, gempa bumi kalau kita terjemah zulzilu ni. Goncang sebab lari main dikepung kiri kanan ni. Masyaqqah yang menyamai bahaya dalam jihad ini juga dalam beberapa hukum jenayah yang telah ditetapkan oleh syarak, seperti memotong tangan pencuri. Berat ni hilang tangan ni. Membunuh balas, dia panggil qisas. Orang bunuh orang, kita bunuh balas. Rejam bagi penzina yang muhsan. Muhsan maknanya orang yang telah berkahwin. Dan semua hukum yang seumpama itu, walau bagaimanapun syariat memperundangkan pelaksanaannya untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan awam, maka undang-undang syariat ini akan tetap dilakukan. InsyaAllah tajuk mempertahankan syariat kita akan hurai dalam khutbah pada hari ini biiznillahi azza wa jalla. Dia banyak kebetulan. Anda tengok, kita baca pagi, malam tadi ada kaitan, baca sini ada kaitan dengan khutbah ini. Cara kebetulan Allah rezeki pada kita supaya lebih orang panggil terperinci kita punya perbincangan. Alhamdulillah. Baik, tamatlah kita masyaqqah yang biasa, dan walaupun agak berat tapi masih lagi kena buat. Sebelum saya lupa, ada kajian baru jarak musafir. Kajian baru ni anda tengok ada dua dah majlis fatwa negeri yang telah mengatakan bahawa jarak dua marhalah itu 81 km. Kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh macam fiqh manhaji contohnya Al-Fiqhul Islami, dia kata di antara 83-86 km, ada yang jarak 90. Tapi ni fatwa negeri ni mengatakan Johor dengan Pahang, kata salah saya. Cuba tengok dalam jadi dia kata sudah dikira dengan jarak lokasi dengan kilometer sekarang, dia jadi 81 km. Jadi kalau 81 km boleh jarak, boleh jamak, sukalah kita. Orang duduk di Pehi tu, kalau boleh kerja di Kota Baru, jamak dia 80 lebih. Kita sini baru 65. Jadi kita kata masih lagi dalam skop yang tersebut. Yang anda jumpa ni, dia kata Jabatan Negeri
Mufti Negeri Pahang kata 81 km, dan Johor 81 km, bagi dua marhalah 81 km. Kita kata alhamdulillah ini satu kelonggaran, sebab tapi jangan mudah-mudah sangatlah. Kalau benda tu simple je, solatlah. Sebab zaman kita ini bukan naik unta, kita naik kereta. Zaman kita ini naik kereta. Tapi kalau masyakkah, macam orang jam, jarak rumah dia dengan tempat kerja 100 km, jamak lah. Kenapa tak ambil rukhsah pula? Seronok lah orang. Dia kata kalau macam tu kena tukar rumah lah, supaya jarak di antara rumah dia dengan tempat kerja tu biar cukup 2 marhalah. Tukarlah rumah, beli rumah baru pula, baru senang bagi hari. Tapi kalau saya undur ke belakang boleh. Contohnya rumah kita sini 70 kilo, kita U-turn dulu pergi ke belakang tu, lepas tu patah balik 80. Kata lah, ni bukan main pasal ni, ini hukum syar'i, hukum syarak. Jadi main kurang kok sih gitu. Baik, kita berpindah ke satu lagi, iaitulah kita tak boleh break tengah jalan. Tak seronok dia panggil sambung minggu depan pula lah, kita ambil selalu. Kedua, masyakkah yang luar daripada kebiasaan. Yang tadi biasa, ini luar biasa. Penjelasan di atas menyebut masyakkah yang biasa terjadi dalam syariat, bahkan kerja-kerja keduniaan yang biasa pun tidak dapat lari daripada kesusahan. Namun terdapat juga masyakkah yang lebih berat daripada kebiasaan sesuatu amalan. Sebab apa? Kenapa kita nak nilai berat? Tanda ni pelajar, ini penting, belajar ilmu ni kena fokus. Yang pertama, kerana boleh menimbulkan keadaan tak stabil, tak tenang, keluh kesah, serta tidak terdaya untuk melakukan amalan itu secara berterusan. Maka dia kira masyakkah yang luar biasa. Contoh, bagi mengukur masyakkah yang luar biasa ini, hendaklah diteliti amalan tersebut dan kesannya. Adakah ia akan menghentikan terus pengamalannya atau membawa kecacatan dan ketidaksempurnaan terhadap amalannya. Jadi tak sempurna amalan kalau kita buat. Tubuh badan atau hartanya mungkin akan binasa ataupun jadi masalah. Sekiranya tidak berlaku semua ini, ia masih tidak terkeluar daripada kesusahan biasa, biarpun ia dinamakan taklif, namakan satu keberatan. Sesuatu masyakkah dikira sebagai berat dan luar kebiasaan apabila, dengar ni pelajar, di sini ada dua orang panggil dua tajuk, dua topik. Yang pertama, yang menyebabkan terhenti atau terputus daripada melakukan amal ibadat. Mana kalau kita buat hari ni, kita buat hari ni, esok tak boleh buat dah. Itu dia panggil terputus. Jadi di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, mungkin kerana jemu dan muak, cuak lah orang panggil, tak lalu dah. Aisyah radhiyallahu anha telah pun meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bima tutiqun, fa wallahi la yamallullah hatta tamallu." Ambillah amalan kebajikan setakat yang kamu mampu, sesungguhnya Allah tidak jemu untuk beri ganjaran kepada hamba-Nya sehinggalah kamu berasa jemu. Hadis ini dalam Bukhari. Hadis ni ada di muka surat depan. Muka surat depan ni muka surat sini ni. Tengok ni pelajar ni. Ada gambar penulis ni. Bukan gambar ni salah, ni sini salah. Dia gugur perkataan, tengok pelajar. Buka sini. Gugur perkataan dari sebelah kata penulis tu, dia tulis menjauhkan rasa jemu. Dalam terjemahan tu Allah jemu untuk beri, tulis Allah tidak, tambah perkataan tidak, Allah tidak jemu untuk memberi ganjaran kepada kamu. Tulis, wajib kena tambah, kalau tidak terjemahan tak betul. Dalam sini betul ni, dalam muka surat 59 ni betul, yang di sana tu salah. Yang kedua, terputus dengan sebab bertindan tanggungjawab. Mungkin kerana terlalu sibuk melakukan amalan-amalan yang susah, dia tertinggal melakukan pekerjaan yang lain. Contohnya, terlalu sibuk mencari rezeki sehingga meninggalkan solat. Solat ni wajib. Cari rezeki satu keperluan.
Duk sibuk hak ni, tinggal hak ni. Tak. Sibuk kenduri anak, tak salat. No. Atau melakukan qiyamul lail sepanjang malam sehingga tak mampu nak pergi kerja, nak pergi kelas esok. Lah. Kenapa tak pergi sekolah? Kenapa tak masuk kelas? Tahajud semalam pukul 3 pagi. Dah kamu tak mampu, jangan duk bangun lah. Bangun dekat-dekat subuh sudah. Jadi itu dipanggil masyaqqah. Seterusnya terdapat contoh lain ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Abu Darda didapati terlalu asyik melakukan ibadat sehingga isterinya mengadu kepada Salman bahawa Abu Darda tidak berhajat pada dunia dan tidak menghiraukannya lagi. Dia pun tak, orang panggil tak jangok, tak berhias apa dah, pakai serebeh gitu, sebab Abu Darda tak sentuh pun dia. Duduk sibuk ibadat. Maka dia mengadu kepada Salman. Lantas Salman menegurnya dengan berkata, Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya bagi Tuhan kamu mempunyai hak untuk solat, untuk ibadat. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Bagi diri kamu ada hak, kamu kena rehat, kena makan. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Bagi keluarga kamu juga ada hak. Binimu, kenapa buat macam kai buruk terbiar gitu? Tak boleh. Isteri kena ada hak dia, kena bercakap, kena tanya khabar, kena kena bagi layanan, bagi keperluan yang dia perlukan, mencari nafkah dan sebagainya. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka tunaikan hak-hak bagi setiap mereka. Abu Darda berang, marah, kacau Salman. Aku nak ibadat, dia tegur-tegur pula. Dia bagi repot pada Nabi SAW. Rasulullah, saya ibadat, Salman marah. Saya puasa, dia suruh buka. Saya tak peduli dengan isteri, dia suruh layan bini. Apa jadi ni? Nabi kata apa? Sadaqa Salman, benar apa yang Salman cakap. Itu salah, tak tanggungjawab. Ini masalah, dipanggil masyaqqah. Tak, sebab nak terlalu nak ibadat, terabai yang lain. Kita kata ambil ibadat yang diwajibkan, yang sunat berpada-pada, jangan sampai terabai yang lain. Orang yang terlalu hadis ini dalam Bukhari. Orang yang terlalu bersungguh dalam melakukan setengah ibadat mungkin akan menjadikannya lemah untuk melakukan ibadat lain seperti berjihad, membantu orang dan lain-lain lagi, menuntut ilmu dan sebagainya. Ketika Sayyidina Abdullah bin Amr bersumpah akan berpuasa setiap hari selama-lamanya dan akan qiyamul lail sepanjang malam selagi hidupnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya dengan bersabda, fasum yauman wa aftir yauman, fadzalika siyamu Daud. Ya Abdullah, puasa sehari, buka sehari. Ini puasa Nabi Daud. Jadi selang-seli hadis dalam Bukhari. Akan tetapi Abdullah tak terima. Dia nak juga, bila dia tua dia menyesal. Ya laitani, kalau aku dengar nasihat Nabi dulu, taklah jadi macam ni. Penat. Akan tetapi sekiranya ketekunan dan kesungguhan dalam ibadat itu tidak menjadikan kita jemu dan terhenti daripada melakukannya, maka tidak salah untuk kita melakukannya. Jadi ada orang boleh berpuasa sentiasa, tapi dia boleh bekerja, isteri tidak terabai, boleh je puasa. Ini tidak. Puasa sunat ni maksud kita, puasa wajib jangan duduk main-main. Mungkin dia seorang hamba, mungkin dia seorang hamba yang terlalu taat dan takut terhadap Tuhannya serta mengharapkan keampunannya, maka itu semua adalah satu kebaikan baginya. Jadi kita kata isu ni subjektif, kita kena tengok keadaan seseorang itu berbeza-beza. Maka Islam dia tak ambil seorang dipasang pada semua, diambil secara kelompok, maka dibuatnya satu masyaqqah. Apa dia? As-safar mazinnatul masyaqqah. Musafir salah satu daripada sumber masyaqqah. Sakit sumber masyaqqah. Jadi kamu nilai sendirilah, nak musafir berapa kilo. Tadi kita kata musafir berapa kilo tadi? 81 km dikira dua marhalah, boleh kita terima. Ni ada orang tanya soalan, bagus soalan ni. Kami tak main kilometer. Orang yang pakai motorbot, dia motorbot ni dia kira apa dalam laut? Mana orang yang naik bot?
Biasa dah. Nautika apa benda ni? Dia ada batu nautika. Lain sikit. Kita kata batu nautika ke batu apa, kamu kira dia jadi dua marhalah dengan 81 km, jadi aja. Pandai-pandai lah kira, pandai ke kita ni. Semua kita tahu jarak nak gimana lah ni. Sama. Atas kapal terbang. Kapal terbang dua marhalah ni 10 minit ya. 80 km 10 minit berkali. Tak dah, dia kira mazinatus masyaqqah. Walaupun kita naik turun sekejap je kapal terbang, tapi kalau melebihi jarak tadi, maka itu dia kira masyaqqah. Dia kira rukhsah, boleh kita sama. Baik. Satu lagi. Nak ambil semua contoh tak habislah ceramah hari ni. Kita ambil sikit-sikit lah. Yang kedua, menimbulkan kecacatan atau sesuatu tidak sempurna. Kalau kita buat ni jadi cacat. Contoh tadi. Contoh apa tadi? Kalau guna air ni doktor kata tanganmu akan jadi menanah, buruk. Kalau kata buruk ni maknanya membusuk. Jadi kita jangan guna air, guna tayamum. Itu dia panggil boleh masyaqqah. Amalan yang di luar kebiasaan mungkin akan menimbulkan kecacatan kepada seorang itu, sama ada terhadap dirinya, tubuh badan atau jiwanya. Apabila seorang mengetahui atau menjangka akan berlaku kerosakan akibat melakukan sesuatu amalan itu, maka dia tidak perlu melakukannya, boleh tinggal. Demikian juga dia tidak menjangkanya tetapi berlaku kerosakan, maka wajib berhenti daripada melakukannya. Sebab tu dia kata kita boleh puasa, boleh buka puasa sekiranya puasa itu menyebabkan kematian atau melambatkan kesembuhan. Itu dua dia punya kaedah. Kaedah dua. Hal ini diriwayatkan daripada Jabir, Nabi kita bersabda, laisa minal bir as-saum fis safar. Bukan suatu kebaikan berpuasa ketika musafir. Ada cerita ni. Nabi kita musafir, ada sahabat puasa, ada sahabat tak puasa. Musafir bulan Ramadan ni, bukan musafir biasa. Nabi tak kata apa. Tak kata yang puasa tu derhaka, yang ni tak derhaka. Tapi bila sampai peringkat ada yang rebah, ada yang pengsan dah selalu tak cukup air, maka Nabi suruh buka puasa. Nabi kata laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukan kebajikan berpuasa dalam musafir, musim panas yang menyebabkan kita bukan boleh pengsan, boleh rebah, maka buka puasa. Ada sahabat tak buka puasa, Nabi kata ulaikal usah, itu orang derhaka pada arahan aku, sebab dia boleh menyebabkan kematian. Jadi kalau dia puasa tak ada masalah. Macam kita hari ni musafir dalam keadaan tenang, naik kereta ekor, naik kapal terbang, puasalah. Kalau tak puasa kena ganti hari lain, bukan senang. Jadi kita kata tengok keadaan. Hadis dalam Bukhari, baginda sallallahu juga melarang daripada melakukan solat di hadapan makanan bagi orang lapar. Orang lapar makan dulu. Selain itu dilarang juga bagi mereka yang menahan air kecil dan besar, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi kata la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Artinya jangan dirikan solat dalam keadaan makanan terhidang. Ini bagi orang lapar ni, orang tak lapar relax je. Lapar sangat dia ni, kebuluran dah. Makan dulu. Dan dalam keadaan menahan air besar atau kecil. Walaupun ikut aku nak kencing bila, tapi awak tu nak kencing, tak? Pergi kencing lah. Kalau tidak duduk solat lapan je tu iman. Mentang ke dia hafal Quran, tak tahu aku nak kencing belakang. Mu masuk solat kenapa? Dia rasa nak buang air, pergi buang dulu. Itu dipanggil masyaqqah, menimbulkan, menghilangkan apa dia? Khusyuk. Jadi tujuan besar solat nak khusyuk. Kita tak khusyuk sebab duk marah kata imam, sebab baca panjang contohnya, ataupun duk menahan nak buang air. Tak salah. Jadi hadis ni dalam Muslim. Banyak lagi larangan Nabi SAW terhadap perkara-perkara yang menyebabkan seorang tidak dapat menyempurnakan sesuatu amalan dengan baik, sedangkan tujuan syariat adalah menjaga amalan itu daripada wujud sebarang cacat celah ataupun kekurangan kepada amalan yang kita buat. Demikian juga kerosakan yang berlaku pada harta wajib dijaga seperti menjaga diri. Daripada Abdullah bin Amru, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Sesiapa yang terbunuh kerana menjaga hartanya, maka dia dianggap mati syahid. Mana
muttafaq. Contohnya orang mari rumah kita nak serang, nak curi barang kita. Kita lawan, mati syahid. Tapi kalau kita kata duit hok ada dalam bilik rumah kita ni 10,000, hok dalam apa ni, dalam bank ada 10 juta, biarnya ambil 10,000. Kalau kita mati buat apa 10 juta? Duit jadi hak orang, betul tak? Tengok masalah lah. Jangan duk main, ai walaupun RM1 aku tak bakal bagi. Tak ambil RM1, rugi sejuta. Buat apa? Ambil lah. Mu nak buat apa? RM10, aku bagi 100. Pergi main jauh-jauh. Tenangkan hidup tu. Ni bobok dadah ni mana tahu apa dia. Dia pukul orang kalau tak bagi. Dia nak RM10 nak pergi beli rokok. Rokok ni bahaya yang mencelarukan orang. Baiklah. Tengok pelajar sikitlah. Contoh-contoh lain, orang yang mengalami luka parah tidak perlu berwudu atau mandi wajib. Cukup dengan tayamum. Ada di kalangan sahabat, kepala dia pecah kena batu. Jadi dia bermimpi malam tu. Takdir Allah Taala. Jadi sahabat ni tak tahu hukum, dia kata kena mandi juga walaupun pecah kepala. Dia mandi mati. Sahabat balik repot ke Nabi. Nabi kata qatalahumullah. Mereka telah bunuh dia dengan fatwa sesat tadi. Allah Ta'ala matikan mereka. Marah Nabi SAW. Jangan main-main. Fatwa tak tu pasal ni. Orang yang kakinya patah juga tidak perlu berdiri ketika solat. Jadi masalah kita sekarang ni, kaki tak patah, berjalan pasal pagi boleh, waktu nak solat duduk jangan main. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan yang duduk solat atas kursi ke, solat duduk ke, kalau mampu berdiri kenapa tak mahu bangun? Jangan mudah-mudah. Orang yang buta tidak diwajibkan berperang kerana akan berlaku masyakkah dan kesusahan di luar kebiasaan ibadat-ibadat tersebut terhadap mereka. Bahkan bimbang kecederaan mereka akan menjadi lebih parah ataupun menyusahkan orang lain. Duk jaga dia, orang nak perang, duk jaga ke pakcik hak buta ni. Semua contoh ini dan banyak lagi dalam syariat. Kesimpulannya, seorang mukallaf itu apabila terjadi masyakkah ke atas dirinya atau memberi kesan tidak baik pada orang lain, hendaklah dia berhenti daripada melakukannya dan mengambil kelonggaran yang dibenarkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Tamatlah kita, alhamdulillah. InsyaAllah dalam sidi akan datang kita akan masuk puasa dan keringanan bagi umat Islam. Puasa dan keringanan bagi umat Islam, kita kata insyaAllah dalam sidi akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.